الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Tiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi bi ulumillahi amin. Warid daripada hadis, fa idza qila laka ma taqulu fi hadzal rajul alladhi ba'atha fikum wa fil khalqi ajma'in qala فقل هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربه فاتبعناه وآمنا به وصدقناه برسالته فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dan sudah dihantarkan raihan dan pelepah korma yang basah dan anak batu kecil-kecil padanya. Kerana adalah Nabi SAW memperbuat yang demikian itu dengan kubur anaknya Sayyidina Ibrahim. Sunat batu pasir kecil itu letak setengah-setengah dalam Syaban, dizikirkan dulu. Ya, dizikirkan oleh letak dalam kubur. Dan pelepah maknanya yang basah. Lama pelepah itu masalah lagi bertasbih. Maka tasbih dia memberi manfaat antara jadikan rahmat kepada orang di bawah. Maka kias kalau batang dahan kayu yang basah bertasbih akan jadikan manfaat. Kalau orang bertasbih, orang berzikir, orang baca Quran atas lebih besar. Dengan kias awlawiyah. Kalau tanya mana nas kata baca Quran melihat kalau itu tunjukkan bahawasanya ada manfaat yang diberi oleh Allah SWT. Ya, Quran itu bila dibaca dia tak tanazal bi rahmah. Turun dengan dia rahmat. Sebab dibacakan itu buat di Quran sekarang kalau dia khatam tuan guru kalau kita tanya orang 40 lagi khatam Quran. Jangan baca ni wahabi rasa penilaian ni. Habis. Dan sunat ditaruh batu nisan pada kepala. Ya, dan pada kaki. Batu tak di kepala, ada kaki, sengaja letak kepala saja. Atau pelepah tamar atau kayu. Apa itu? Syah dan makruh menanamkan dua orang dalam satu kubur. Dalam satu kubur ditanamkan dua orang, kubur yang pun ditegak. Tegak apa? Kerana tanzi. Mana makruh? Makruh menanamkan dan dua orang dalam satu kubur dengan tiada dinding. Kalau mafhum mukhalafat dia di dinding, kalau Saudi juga kan. Ya, gali kubur di panjang. Apa tu buka dia dinding sekat. Ya. Dan ahli khibrah orang yang pakar dia tahu 20 tahun tidak hancur juga dibina masih. Kubur dia panjang. Dan makruh menanamkan dua orang dalam satu kubur dengan tiada dinding antara keduanya. Jika ada keduanya itu laki-laki atau kedua-duanya perempuan, atau seorang laki dan seorang perempuan, tetapi yang laki itu suaminya, yang perempuan itu istrinya. Dia
ditanam sekali. Atau tuan dengan sahayanya, Said dengan awak adik, atau ada ia mahram adik-beradik laki dan perempuan. Dan jika ada orang hailat, mana orang yang tidak ada kena-mena hubungan dengan dia, mana boleh menikah antara keduanya, maka haram menanamkan keduanya di dalam satu kubur. Melainkan kerana ada darurah, peperangan kalau elak dan kita ada kuasa ni kita, itu lain. Sebab kaedah kita ad-darurah tubihul mahzurat. Bila darurah tubihul mahzurat, diharuskan mahzurat ay muharramat, benda yang haram tapi jadi harus bila ada darurah. Itu kaedah itu. Daging babi tak dimakan kerana darurah. Ya, 3 hari 4 hari kita makan satu pagi. Tak ada jalan ni dah. Tak ada makanan lain melainkan benda yang haram boleh dapat. Sekadar pada asbab menyambung, ya, bagi orang ambil tulang boleh makan. Tapi makan kadar darurat. Bagi anda ada satu kaedah selap dia lagi, ad-darurah tuqaddaru bi qadariha. Darurat itu dikadarkan. Kalau makan sekali tu cukup dah. Mungkin buat balik 3 kilo balik kan. Tak boleh lah. Kerana darurat pada sekalian yang tersebut itu, supaya kebanyakan, seperti kebanyakan orang yang mati tiada kuasa lagi menggali akan dia. Macam peperangan kena puluh ribu kali mati. Bila nak kali 20 tak tergali. Seperti zaman tahun misalnya kali mati ribu-ribu. Dan seperti tahun dan sampah. Dan ketiadaan tempat, seperti tiada diperoleh tempatnya. 2 kubur melainkan 1 jua. Atau tiada diperoleh kapan, melainkan 1 jua, maka tiada makruh dan tiada haram menanamkan 2 orang atau lebih dalam 1 liang kubur. Maka hendaklah didahulukan pada pihak kiblat orang yang terlebih aula jadi imam. Itu kalau sekiranya betul dan terpaksa. Jika ada keduanya itu laki-laki, ya, susul ini, atau keduanya perempuan, maka jika ada seorang laki dan seorang perempuan, maka dahulukan laki, kemudian unsa, kemudian perempuan, susunan macam dalam sembahyang. Tetapi didahulukan pada pihak kiblat bapanya atas anak yang laki-laki. Kalau anak dengan bapa depan. Dan jika ada anak itu afdal daripadanya sekalipun kerana menghormati bapa dia, ya. Dan didahulukan ibu atas anak perempuan. Jadi kalau adalah anak perempuan itu afdal daripadanya sekalipun kerana menghormatkan bagi ibunya. Anak dia tadi ulama besar, ya. Kalau sembahyang itu semua di depan bapa ada belakang, kan. Tapi kalau nampak tanam ni, kalau serentak darurat ini meletak ke bapa depan, itu menghormati akan bapa dia. Sudah kalau perempuan ibu. Inilah jika bersuatu jenis, ya. Dan jika berlainan jenis, maka dahulukan anak lelaki atas ibunya, ya. Kalau lelaki perempuan tak ada beza dia punya, tak berubah di depan lelaki di depan. Kerana fadilat laki-laki, dan harus menanam mayat pada malam dengan tiada makruh. Ya, banyak sekarang daun banyak tempat. Dulu dia tunggu dan siang. Sekarang malam ditanam selesai. Lebih baik mana kita segerakan. Dan demikian lagi harus menanam pada waktu karahiyah sembahyang. Ya, waktu tak benar sembahyang boleh lepas asal ke atau waktu apa? Tengah matahari tengah langit itu waktu apa? Ya. Zawal sebelum zawal. Dan jika dikasarkan menjatuhkan dia daripada dalam waktu karahiyah itu. Tetapi jika ditakutkan daripada mentakhirkan kepada waktu yang sunat, itu akan berubah mayat. Nasihat haram mentakhirkan menanam pada waktu itu. Mencari waktu sunat misalnya tiba-tiba mayat agak dah tak apa sehat mayat, ya, nak rosak, ditanam cepat, wajib ditanamkan segera. Dan jika ditanam pada waktu yang sunat bertambah segera, dan ya, dan kufar lebih segera daripada tempat. Dan jika ditanam pada waktu yang sunat bertambah segera, dan upah lebih segera daripada yang dituntut, ya, maka setengah meninggalkan menanam pada waktu itu. Ialah perintah menanamkan mayat di darat. Dan jika ada mayat itu di dalam bahtera yang jauh daripada daratan atau hampir tetapi ada sesuatu yang menegakkan sampai kepada, ada halangan tak boleh sampai, perang dan sebagainya, maka
apabila selesai dari memandikan dan mengkafankan dan menyembayangkan, hendaklah dihantarkan antara dua papan serta diikat. Ya, dua papan diikat dia, lalu dijatuhkan di dalam laut supaya dibawa oleh ombak, ya, ke negeri barangkali didapat oleh orang Islam, ya, maka ditanamkan akan dia. Dan harus ditenggelamkan ke laut dengan menggantungkan suatu yang berat, besi ke batu ke, turun bawah supaya segera sampai ke bawah, habis ke tengah laut dan tak ada jalan untuk ke darat. Bila bermula menanam mayat dalam makbarah, iaitu tempat tanam orang mati yang dalam negeri, itu afdal daripada lainnya, supaya mencapai mayat doa orang yang lalu dan orang yang ziarah. Ditanam dipanggil makbarah, tempat perkuburan orang Islam, ya, macam-macam tempat ada kan. Jadi ketanam di situ itu lebih afdal, sebab harapkan doa-doa orang yang lalu, ya, dilalu dengan hadiah Fatihah, doa dan sebagainya, supaya mencapai doa orang yang lalu dan orang yang ziarah. Itu penting, sampai dah balik pun harap beri bantuan-bantuan, ya, orang yang di darat di atas yang belum balik supaya berdoa. Mayat dalam keadaan itu seorang tenggelam di laut, anda mengharapkan sangat doa. Satu doa saja yang diharapkan itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada harta dunia dan isi dunia. Dan makruh bermalam padanya kerana barang yang ada padanya itu daripada liar hati. Dan jika tiada liar hati, sebab biasa atau orang banyak, tiada makruh bermalam padanya di makbarah kubur. Ya, seorang malam kali-kali macam apa yang balik. Kalau ramai, biasa kan kita tahu. Dan makruh duduk di atas kubur. Atas kubur tu buat tepi, jijak atas kubur. Duduk atas kubur makruh, dilarang. Dan menjijak dia yang diracak itu, dan bertelekan atasnya, ya, dan bersandar padanya dengan tiada satu hajat, tak ada apa-apa hajat, saja duduk atau bawah mayat, jangan. Ya, maka jika ada yang demikian itu kerana hajat seperti tiada sampai kepada mayat, melainkan dengan menjijaki dan tiada dapat menggali tanah kubur, melainkan dengan menjijaki, maka tiada makruh. Tanah kubur dah sempit, dia nak gali kubur sebelah sikit, dia tinggal kawasan, terpaksa bijak kawasan ni, kalau tidak boleh gali, kubur dah rapat sangat. Tiga itu tak, itu semua dipanggil darurat, ya. Dan demikian lagi makruh memutahkan kubur, memutihkan kubur dengan kapur. Kubur itu putih ke semua tu ditantang dengan kapur, makruh. Dan membuat kubah, ya, buat kubah, bangunan kubah kubur atau rumah di atas kubur, melainkan jika takut dia akan binatang buas. Tempat tanam tu biasanya banyak binatang buas yang gali kubur itu. Kali-kali keluar mayat dimakan. Contoh dalam tentu terpaksa buat supaya mengelakkan daripada binatang buas tersebut. Atau takut akan diruntuhkan oleh air. Kawasan ini biasa banjir, bila banjir tengok banyak mayat keluar balik di jalan. Terpaksa ditanam dan disimen ke atau dibuatkan bangunan atas untuk memperkukuhkan kubur supaya tidak keluar, ya, mayat kembali ketika musim banjir. Itu maknanya apa? Diharuskan pakai alat ta'ala enda tentu rumah al-ma'lul dan wa'alaman. Bila ada alat dan ma'lul dia, alat simbolis sebab apa? Takut makna mudarat. Atau barang sebagainya disebutkan pada Hasyiah Jamal, dan tiada makruh dibina jika kubur ahli salah. Dibina kubah banyak, kalau di Timur Tengah banyak kubur wali-wali, kubur awliya banyak, makam di Rasul dibuatkan. Itu kubur orang salih, wali-wali besar. Jadi kata tidak makruh jika ahli salah. Dan dari kerana itu harus diwasiat dengan membaiki kubur di orang yang salihin, kerana bagi orang tu ada demikian tu ada dapat orang ziarah, ya, macam Imam Syafi'i makam kan, Muhammad Syekh Zakaria Ansari itu semua tu makam besar tu buat. So yang dimana kita dah tengok kan itulah. Dan demikian lagi makruh menyurat nama mayat atau nama yang lain di atas papan atau di batu nisan atau barang sebagainya. Ya, dia biasa kita buat. Ini dekat banyak. Sini tak bagi. Tapi jika ada hajat kepadanya akan nama mayat supaya dikenal orang. Ini baik hajat hilang. Kalau dah banyak-banyak tak tahu.
engkau atau nak ziarah, maka ditulis atas dasar untuk mudah dikenali. Itu tahu. Kalau dikata dikecualikan, ya, dia kata tetapi istidrak. Jika ada hajat kepadanya akan nama mayat tadi, supaya dikenal orang akan dia dan diziarahi akan dia, maka sunat menyurat nama menyurat sekadar hajat dia lah. Istimewa pula kubur anbiya, ya. Jadi kubur tu sekadar nama siapa dah cukup. Tak payah membuat IC dia, nombor IC dah ya. Yang boleh Datuk apa ke Tan Sri Wali Zahaya, ya. Tak bawa tu Datuk Tan Sri, Datuk Sri Wali Zahaya. Boleh nama sudah. Terutama kubur anbiya, para nabi-nabi, para rasul, terlebih lagi lah. Makam maknanya Nabi dan Subhan. Supaya dikenal orang-orang akan dan ziarah, ya. Namanya sebetulnya ada hajat istimewa kubur anbiya, para nabi dan aulia, para wali-wali dan orang salihin yang sudah lama masanya. Kata tulis mungkin apa? Tak kena dibagau dibuatkan untuk orang mudah ziarah. Dan jadi dikenal dia melainkan dengan yang demikian itu. Dan demikian lagi haram memperbuat satu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur, ya, pada bumi yang diwakafkan, ya, mana binaan haram. Kalau macam kepok tu tak apa. Bina apa mana bina? Wad'u syai' ala wajhi subut. Itu mana bina? Wad'u syai' ala wajhi subut. Kita mengantarkan satu perkara di tempat tu atas wajah subut tetap, tak boleh alih. Ya, kalau macam kepuk tu boleh alih kan. Ya, nak pakai kita alih, buka alih, tak boleh kan. Tapi kalau pekat ni buat piano, simen, konkrit siap, piling je boleh kat Jawa je. Tak boleh buat tanah wakaf. Tanah wakaf itu ganggu orang lain. Bukan benar. Demikian haram memperbuat satu seperti kubah atau rumah atau pagar di atas kubur pada bumi yang diwakaf akan tempat kubur segala muslim. Jadi kalau buat makan tanah orang lain, jadi sempit, ya. Dia macam buku Cina lah, buku Cina. Habis buku lah atau pemain besar gitu. Itu kau tanam dulu, dia punya luas 10 orang mat. Jika kapat habis kau mati seorang. Atau kubur segala Islam, bahkan apabila takut digali orang mencuri, ya, atau binatang yang buas, atau diroboh oleh air sabak, air banjir, maka tiada haram. Hukum itu lah dia kena elat begini. Kalau jadi elat macam ni, sebab hukum dia berbeza. Diperbuat demikian itu, maka tiada haram. Dan di tempat kubur wakaf sekalipun, tempat tu kau tak buat, banjir memang terkeluar mayat di jalan. Aku tahu. Atau takut digali sebelum lagi hancur mayat, demikian juga, ya. Dan dihubungkan, diilhakkan hukum ni dengan dibina taruh 4 batu yang besar, ya, 4 persegi seperti yang ma'ruf, maka itu haramun juga, melainkan kerana tersebut, maka harus, ya, letakkan batu besar 4 persegi, kan letak 4 batal. Dia kena nak jaga tanah jangan runtuh atau banjir tak. Sekadar dia nak buat perhiasan dia tak boleh. Maka wajib atas orang yang kuasa melarang dan merobohkan kubah ataupun rumah atau pagar yang diperbuat dalam kubur wakaf yang lain daripada yang diistisna, yang dikecualikan atas. Ya, apa diistisna? Masalah kalau ada banjir, ya, ada banyak yang buas dan sebagainya. Maka tidak harus merobohkan yang sudah diperbuatnya jika diketahui ada fasad yang demikian itu. Mana fasad dia haruskan oleh syarak. Dan satu lagi, haram memindahkan akan mayat dahulu daripada tanamnya. Sebelum tanam dari negeri ke tempat mayatnya kepada negeri yang lain, ya, tak boleh dipindahkan mayat. Haram memindahkan mayat dahulu daripada tanam, daripada negeri tempat matinya kepada negeri yang lain, jikalau diwasiat sekalipun. Sebelum mati diwasiat, kalau mati sini pindahkan dia balik. Kerana menghilangkan hormat akan mayat. Ya, bawa dia kalau tu bawa pindah sana, jadi kehormatan mayat hilang. Jadi dia kena jangan dipindahkan. Ya, tanam tu. Ya, orang terkenal dalam negara kita je boleh mengaji luar negeri tak balik. Dipesan tak ya balik je. Ya, Dr. Harun Din. Sawari datang lagi, ya.
kita kan penting hubungan. Yang penting orang selamat di sana. Dia selamat alam barzah sudah. Tanam ke mana pun kalau tak selamat, kita tak mahu. Kita nak dia Islam. Dan ini berkait dengan hukum tak dibenarkan. Habis. Dan lagi haram membawa mayat daripada tempat matinya kepada tempat yang jauh jika ada perkuburan Islam yang hampir dengan tempat mati. Tempat itu kan ada kawasan di luar pula. Dia orang nak tanam, dia tak nak, dia balik jauh ya, kawan terbang semua. Melainkan jika ada ia hampir Mekah dan Madinah atau Baitul Maqdis, maka tidak haram memindahkan kepadanya. Dekat di sebelah aja Madinah atau masuk kawasan Madinah atau kawasan Mekah atau Baitul Maqdis, ada kelebihan khas itu tak boleh. Tempat lain sama tak payah. Dan tiada makruh, hanya sunat juga kerana kelebihan tiga tanah haram. Kelebihan tiga tempat, Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Habis. Kemudian dan jika takut berubah mayat, dan adalah demikian itu kemudian daripada memandikan, dah siap mandi dan kapan dan memayangkan, maka jika tiada seperti demikian, maka itu haram memindahkan. Ya, kalau takut maknanya apa berubah, maka kita tanamlah cepat segerakan. Habis dan makin lagi harus memindahkan kerana darurah, sukar menyembunyikan kubur pada segala kafir jahat, tampak bosan digalinya, dipakai mayat dia, dihina dan sebagainya. Ketiga itu tak boleh dipindah tempat lain supaya apa? Ataupun ahli bid'ah yang mengganggu kedudukan mayat orang Islam. Dan ataupun takut bahawa dibongkar mereka itu atau diperhinakan akan di mayat. Jadi maka ketiga itu tak haram dimindahkan, kena menjaga kehormatan mayat. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafir iza asbaha nazara fima yaf'alu wal aqil yanzuru ma za yaf'alu Allah bih. Al-ghafir mana bermula orang yang lalai. Apabila berpagi-pagi dia menilik dia pada apa yang diperbuat, maka manakala luput maksudnya dan bertambah-tambah hatinya susah. Dan orang yang akil itu menilik dia pada apa yang memperbuat akan dia, Allah Ta'ala akan dia. Dan orang yang akil, bukan ghafil, istilah tulis. Banyak kita akan kesilapan antara ain dengan ghaib. Yang kedua tu akil, bukan ghafil. Mana orang yang ghafil, mana orang yang lalai. Apabila berpagi-pagi mana dibuka mata dia, melihat, menilik dia akan apa dia buat. Pada buka dia mata, dia ingat kerja dia, oh kerja tak siap, projek ni tak sudah, ni tak sudah. Bukan dia nak semayang, ya. Dia kira kerja dunia dia, kerja nafsu dia. Ini orang yang lalai, yang bahaya, yang menjadi mangsa kepada nafsu dan syaitan. Dia lalai. Manakala dia pada menilik dia apa yang diperbuat dia, bukan ditilik apa yang Tuhan buat kat dia. Ya, maka dia kata manakala luput maksudnya, maka bertambah-tambah hatinya susah. Hatinya susah dengan apa? Dengan dunia. Sebab dia besarkan kerja dunia. Pada hari itu bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Ya, wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablaghan ilmina. Doa Rasulullah SAW. Doa baginda SAW. Allahumma ya Tuhanku, la taj'alid dunya, jangan engkau jadikan dunia ini akbara hammina, ya sebesar-besar hemah, tujuan, matlamat hidup dunia. Itu tidak seboleh, tidak sepatutnya, tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah doa, jangan jadikan matlamat besar kita dunia, sebab dunia kita makin lagi makin dekat nak tinggal. Matlamat besar kita sana, kita buat persiapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak, dia tak nak, kita sembunyi. Dia bersiap, tak bersiap, cukup masih jalan. Dia ingat atau dia buat lupa je, malaikat mahu datang, habiskan jalan. Bersiap untuk kesana sebab dia dia makin datang makin dekat. Jadi sepatutnya dia memperkemaskan di sana, tidak ditumpu yang sini. Kalau hilang yang sini bukan main lagi, susah. Ini manusia yang bodoh, tidak berakal. Bila kita tak berakal,
Al-ghafil yang tak berakal. Akil lawan ni berakal. Orang yang berakal lain. Orang tak berakal dia bangun pagi, dia ingat kerja-kerja dunia dulu. Padahal wajib bagi dia apa? Disujud semayang. Dia banyak dia pagi tu pada 4 pagi. Lagi ni akan babi mana lagi? Rupa dia jogging. Takut demam mampus ni. Ya, dia takut dia tak tahu bahawa sebenarnya apa? Dia makin dekat dengan kalau jogging tak ada jemat juga. Ya, jangan melampau sangat dengan dunia. Ya, kita letakkan akhirat lebih besar daripada urusan dunia. Baru dia betul. Tapi kebanyakan kan itulah. Quran sebut apa? Bal tu'siruna al-hayatad dun. Bahkan kebanyakan manusia melebihkan hidup dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat khair, lebih baik, abqa, lebih kekal. Bermakna apa? Apa maksud itu? Tumpukan di sana. Ya, sebab sana lebih hebat, sana lebih kekal. Yang di sini kita buat sebab dunia jangan jadikan matlamat. Orang yang menjadikan dunia matlamat hidup confirm waktu sesat. Ya, dunia sebagai kita ambil sebagai keperluan. Ya, matlamat dengan keperluan dua benda berbeza. Matlamat lebih besar, keperluan bawah dia. Kita perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal, itu keperluan sementara. Itu bukan malaikat tak makan, tapi jangan jadikan dia matlamat. Matlamat lebih tinggi. Ya, fokus hidup kita ialah Allah Taala. Matlamat hidup kita adalah cita-cita kita ialah Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu lah kemuncak dia. Maknanya apa saja kerja kita buat, kita kena tengok balik selamat tak, dan iktiraf tak, dia benar tak oleh Allah SWT. Sebab kita nak balik jumpa dia tak? Kita makin dekat menghadap dunia, semakin hari semakin tinggal jauh. Yang tidak dia bangun tidur, dia ingat kerja-kerja dunia dia, sibuk dia, dan kalau tak dapat lagi dia pening. Ini siapa dia panggil? Ghafil, orang yang lalai. Habis. Dan orang yang akil, bukan ghafil, yang akil. Dia tukar kerjaan. Orang yang berakal pula menilai dia pada apa yang perbuat Allah akan dia. Dia bangun di pagi, apa Tuhan buat dengan dia, Tuhan sambung nyawa dia. Banyak kan orang bangun tidur kerana jalan terus pada dia. Yang isteri gerak-gerak dah terai jawatan kayu. Atau isteri pula gerak, suami gerak isteri pula jalan. Ada setengah tu separuh nyawa ada kan. Bangun tidur mulut dah ingat, minum air pula boleh, kita stroke nak berjalan, tangan dah angkat. Bila masa macam-macam tak boleh buat. Sekarang kita bangun dalam keadaan kita sihat. Sebab tu dia ajar kita, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah. Tu Rasulullah ajar kita dengan doa. Buka je mata, memuji dan membesarkan Allah SWT yang mengizinkan kita menumpang lagi. Segala puji Allah Ta'ala yang menghidupkan. Sebab mati itu dia tidur tu maut sugra, mati kecil. Sebab nyawa keluar, roh keluar. Kita tidur tu roh keluar, tapi roh tu dia panggil ruhul yaqazah, bukan ruhul hayat. Kalau ruhul hayat keluar, itu qalu inna lillahi. Ruhul yaqazah ni keluar, bila masuk balik kita sadar. Jadi syarat ajar kita mengucap syukur kepada Allah Ta'ala sebab dihidupkan kita balik. Ya. Kemudian wa ilaihin nusyur. Tengok dia motivasikan kita dengan apa? Padang mahsyar. Apa makna wa ilaihin nusyur? Kepada Allah kita akan dihasyar. Kepada Allah kita akan dikumpul. Tempat mana kumpul? Mahsyar. Bangun pagi buka mata ingat pada mahsyar. Ya, bangun pagi ingat roti canai. Ya, nasi lemak ingat mana? Bangun pagi ni dia ingat wa ilaihin nusyur. Maknanya sejak daripada kita buka mata sampai kita tutup mata balikkan tidur, kita mesti motivasikan kehidupan kita dengan makna wa ilaihin nusyur. Kita nak buat perkara ni, nak buat tindakan ni, program ni, ya. Kalau pada mahsyar selamat tak benda itu. Ya, di sana pada mahsyar ada soal jawab, timbangan dan sebagainya. Usaha yang kita buat, program kita atur, ya agak-agak selesa tak di sana. Kalau selesa teruskan. Makna dia itu Tuhan reda. Kalau tidak, stop. Itu bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW, iza arata antam ala amran fatadabbar akibat fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak melakukan satu kerja, buat tindakan, maka Rasulullah SAW ajar kita fatadabbar akibat. Ya, sila fikir balik apa kesan ketika kita menghadap Allah. Fa in kana khairan, kalau benda itu baik, tidak bercanggah dengan syarat, famdi, teruskan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana syarran, kalau tak elok, fantahi, sila stop. Itu arahan pimpinan agung kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur orang yang berakal tu, orang yang mau itu dipandang apa Tuhan buat tu. Tuhan sambung nyawa kita besar lebih punya. Kita syukur kepada dia. Kita baca doa.
Kemudian elok lagi buka pula jendela, tengok ke atas, tengok langit. Baca ayat 190 dari surah Al-An'am, surah Al-Imran. Surah Al-Imran ayat 190. Apa ayat itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab sampai akhir. Ayat itu menyuntik rohani. Inna fi khalqis samawati wal ardi, semua dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahari, bertukarnya malam dan siang, sembunyi pasir sembunyi. La ayatin li ulil albab, jadi tanda bagi orang yang hidup mati. Mana kita pilih kepada ayat al-manzurah, kita baca ayat al-maqru'ah. Ayat mana tanda wujudan, kebesaran, keagungan Allah yang maha dahsyat. Jadi kita pandang kepada kejadian langit, itu dipanggil tanda yang dilihat. Ya, kita baca pula ayat, itu dipanggil tanda yang dibaca. Tanda kebesaran yang dibaca ialah Al-Quran. Ya, dan alam sekalian ini semua dipanggil tanda yang manzurah, yang dilihat. Ya, semua benda ini menunjukkan keberadaan Allah, wujudan Tuhan yang maha hebat. Wa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wa Al-Quran, wa aina ma tuwallu, di mana saja kamu berada, zahir di kanan, di kanan, depan atau bawah, atau rohani, mana saja berada, sama di sana ada wajah Allah. Apa makna ini? Bukan Tuhan di sana, sini pula. Bukan wajah itu maksud. Wajah itu ai wajhut tajalliyan, wajah pentajalian, di mana kita tengok semua benda ini mentajalikan, mendedahkan, ia adalah wujudan dan kebesaran Tuhan. Allah. Jadi perbezaan orang yang lalai dengan orang yang berakal. Di sinilah orang berakal atau tak berakal, bangun tidur dia ingat apa itu. Kalau dia ingat kebesaran Tuhan, itu golongan yang berakal. Kalau dia tak ingat kebesaran Tuhan, dia lalai, itu golongan tak ada akal. Ya, itu jelas. Kemudian di kata sini bermula awal khatir, lintasan yang datang atas hamba itu, ialah mizanut tauhid. Maka orang yang akil, yang berakal, apabila berpagi-pagi, mana di awal hari dia itu, awal khatir yang didatangkan atasnya, ialah apa? Dinisbahkannya kepada dirinya, nisbah kepada dirinya, maka berkata ia apa yang ku perbuat. Ini siapa ni? Orang yang lalai. Mana orang yang ghafil, betul-betul kau ni ghafil dengan akil. Tengok ujung betul. Orang yang ghafil, yang lalai, apabila berpagi-pagi, awal khatir yang sah dalam lintasan pemikiran dia dinisbahkan kepada diri dia. Bukan dinisbah kepada Tuhan, dinisbah kepada diri. Apa nak buat, apa projek ini, bukan? Orang lain kerja juga, orang lain kaya juga, tak macam tu. Bangun pagi dia fikir benda yang tidak bernilai sangat. Adab kita dengan yang besar, pemilik segala-gala, beradab kita dengan Allah Ta'ala. Maka berkata ia apa yang ku perbuat hari ini. Mana apa? Dia susun program dia dulu. Dengan Tuhan dia tak ada. Maka iaitu istighal pada tadbir dirinya dan berpaling dari nazar kepada Tuhan. Azal dia tak ingat Tuhan. Ya? Dan demikian itu kerana apa? Wujud lalai daripada Tuhan. Dia ada apa? Wujudul ghaflah. Yang ghaflah ni dipanggil dengan penyakit paling besar atau kanser parah dalam perjalanan rohani. Lalai ni amat bahaya. Kita kena buang lalai dan membuatkan hadrah, kehuduran hati kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, takkan sampai dari Tuhan. Kita penyempingan dalam kehidupan kita. Dan orang yang akil pula, awal-awal khatir, lintasan qalbi dia yang datang, ia dinisbahkan perbuatannya kepada Allah Ta'ala. Maka berkata ia apa yang diperbuat Allah kepada. Kita bangun tidur yang Tuhan buat, Tuhan disambung nikmat kita pada putus. Sambung nyawa kita, sambung kesihatan kita. Ya, ia memang tak terkira. Maka iaitu menilih ia kepada Allah Ta'ala akan barang yang datang atasnya, ya, berbagai-bagai nikmat. Mana dua je ada nikmat. Sama ada terjadikan al-bir atau al-qahar, kan? Dulu lepaskan. Mata apakah ashadaka birrah wa mata mana'at ashadaka ta'ala. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila mana Tuhan beri kita satu nikmat, bermakna apa? Dia tunjukkan nama dia al-bir, yang maha pemberi, pengurnia,
ihsan itu mana al-bir. Ya, bila dia sekat pula sebenarnya untuk asyhadaka qahr, dia menaikkan nama dia al-qahr. Maka fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Kalau nak kita tiap-tiap dua keadaan kita ta'aruf, dia memperkenalkan supaya kita ada makrifat dengan dia. Itu maksudnya. Maka sila kenal Tuhan dalam dua arah. Sama ada dia beri nikmat ataupun ditagih. Ya, dia beri nikmat kita kenal, dia tagih pun kita kenal. Jangan dia beri nikmat dia hanyut, dia tagih dia mengelupu, kemelupun. Dia tak ada ketenteraman jiwa, melabah. Itu jangan. Tenang dia tetap, itu panggil mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan orang yang akhir itu awal khatir lintasan muka dia baca di nisbah perbuatan di pandang af'al Tuhan. Pada Allah mana dia memandang af'al Allah Ta'ala. Maka berkata, ia apa diperbuat Allah Ta'ala kepadaku, maka itulah mendidik kepada Allah Ta'ala akan barang yang ada atasnya. Dan demikian itu kerana wujud akalnya dan sentiasa jaganya. Dia duduk dalam yaqazah, hati dia sentiasa jaga. Maka sentiasa memandang akan kebesaran dan keagungan Allah di awal mati. Dan kata Syekh Abdul Wahid, di wali besar, wudu isyak sampai subuh 40 tahun. Syekh Abdul Wahid, wali besar. Berkata Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu pada doa radhiyallahu anhu min kibaril awliya, dia wali besar. Bermula reda itu pintu Allah Ta'ala yang amat besar. Ya, kita duduk dalam maqamur reda, mana pintu dia terbuka untuk makrifat dengan Tuhan. Ya, itu maqam reda. Bila nak tahqiq reda, ya, itulah apabila dia berlazat. At-talazzuz bil balayat tahaqququm birridha. At-talazzuz bil balayat, bernikmat dengan bala yang datang. Maka itu tahqiq dalam makam dia. Ya, bala datang enggak dia sakit apa semua, keluar mulut dia apa? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Itu makam dia. Dia kena bala mulut dia keluar alhamdulillah. Masya-Allah. 1030 orang. Ya, mulut dia kena bala dia keluar apa? Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Albasani libasal awliya, engkau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Bala, ujian, musibah itu pakaian kekasih adalah. Dalam hadis Nabi kata inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal man kana fi dini summan istadda bala'an. Orang ya orang yang paling kuat diuji dan dicoba antara siapa dia di kalangan nabi-nabi. Nabi ni kekasih Allah, Rasul kekasih Allah. Yang ini diuji kuat dan Rasul paling mulia lauka kama kan til afla, tidak kena engkau yang Muhammad aku tak jadi ke langit bumi. Jadi kita hari ini menumpang rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kasih hebat hamba yang setara itu Tuhan letak dia di mana kan? Lahir di bumi Mekah, kering kontang. Kalau ikut akal kita yang bodoh ni, Rasul orang paling hebat patut letak kalau lahir di Europe ke kan, di California ke, atau di Kashmir tempat peranginan, dah ada tempat kering kontang. Itu kekasih dia. Ya. Kalau ikut agak itu tempat paling hebat kan, tempat peranginan dunia yang paling hebat, cantik, tenang, pohon-pohon menghijau, dah ada. Dia letak kekasih dekat tempat kering kontang. Ini menunjukkan apa? Anna dunia la qimata laha, bahawa dunia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Siapa yang merasakan dunia itu besar, maka itu satu kebodohan dia. Tidak ada satu nas ayat Quran dan hadis sahih yang menceritakan dunia itu besar. Bahawa kalau ada itu lagi duit. Tak ada kata. Semua dia kata dunia mata'un qalil, mati sedikit. Samanan qalilah, harga benda yang tidak ada nilai yang ada. Dalam hadis Nabi kata laukana fid dunya tazil indallahi kana ba'udha masakal kafir rajulatan ma'in. Kalau adalah harga dunia ni sebelah sayap nyamuk aja daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau ada harga dunia sebelah sayap nyamuk, bukan 12 kan. Jawab dia makan ketika jur'atan ma'in, masakal kafir rajulatan ma'in. Dan saya Allah tak akan beri orang kafir itu seteguk air. Sebalik annal kufar ila annal kafir aduullah. Orang kafir itu setu Tuhan. Tapi ini Tuhan berilah bukan seteguk. Habis kembat darat laut habis satu. Ya, buat apa tu? Benda tak ada harga. Ambil ada harga. Bila benda tak ada harga, kita rasa ada harga, memang gila lah kepala kita. Ampas kelapa tuan-tuan, kita mesin kelapa 100 biji. Ya, ampas banyak nak. Berkarung mempan, kita bagi tik balik ni. Jangan bagi santan, jangan. Santan tu mahal pada sedikit. Yang benda tak dinilai. Ya, sebab tu tuan bagi. Kalau ada nilai tuan tak bagi orang kafir. Kita pula tengok pula kita makan apa beli ni yang liu, bagus tak bagus.
benda tak ada nilai kita pergi jatuhkan hati. Wah, tuan tak berakal. Orang yang berakal dia tak gantungkan mahabbah dunia ni kepada kasih tak. Digantung kasih ila Allah kepada Ta'ala. Ya, sebab tu tuan nampak kan. Rasul-rasul orang paling hebat kan. Pilihan atas pilihan tiba-tiba letak ni kat bumi kering kontang. Ya. Nabi Isa bergumam kat dia. Ya, yang kaya juga Nabi Sulaiman dunia pula dia boleh. Jadi akan tunjuk habis semua. Apa hikmat tunjuk ada rasul paling kaya, ada rasul itu, ada rasul, semua tu menunjukkan pada kita apa? Tak ada hujah kita nak buat ibadat dengan sebab ada penghalangan. Tuan suruh tu memang boleh buat. Ya, dia kata kami kaya sama ya Allah, apa tak boleh nampak ibadat sibuk. Kau dengan Nabi Sulaiman jawab kaya. Kau ada jemput Nabi Sulaiman dunia ni, dia tak pernah derhaka akan Allah. Kau kata kau miskin, Nabi Isa rumah kata. Ya, tak ada dasar. Dia kata saya ni cantik sangat, Nabi Yusuf lagi cantik, untuk kau koreng ni. Ya, cantik boleh buru sikit je. Ya, tak ada hujah, kita nak ada hujah di akhirat. Ya, azul maknanya kita tengok sini. Dan cermin yang cantik dibuat dalam barang. Mana orang berakal, mana tak berakal kita lihat. Dan orang yang akil berakal itu awal hati yang terlintas dia sebab kepada perbuatan Allah. Dia buka di mata, dia ingat kebesaran Tuhan, syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Berkata ia apa ini perbuatan kepadaku, ia telah menilik kepada Allah Ta'ala akan barang yang atasnya. Dan demikian kerana apa? Wujudul adli, akal dia dan sentiasa jaga. Ya. Dan kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu, reda itu pintu Ta'ala. Mana kata ada makam reda, tak terbuka pintu makrifat. Yang amat besar dan beroleh istirahat segala orang yang abid dan syurga dunia. Jannatul mu'ajjalah makam ridha, tersengal bersifat makam arif. Orang itu talab arif maka ridha dah dekat dia. Ya, farda bima qasamal maliku fa innama qasamal ma'isata bainana qasam. Farda bima qasamal malik, ridha lah apa yang telah ditaksim, dibagikan oleh Malikul Muluk, raja segala raja Allah Ta'ala. Qasamal ma'isata bainana qasamuha, telah membagikan kehidupan kamu oleh pembagi yang maha adil. Siapa dia? Wallahu Ta'ala. Tuhan beri kita banyak tu ada hikmat. Dia beri kita banyak ni pun ada hikmat. Ya, kita reda je ada hikmat. Ya, reda mana apa? No comment. Sebab tanda orang ma'rifat, man arafallah kalla lisan. Siapa kenal Tuhan kalla lisan, mana keluh lidah dia. Apa keluh lidah? No comment. Sebab komen cari benda kan. Kalau engkau reda kata Sayyidina Abu Bakar dengan ujian, maka engkau tinggi. Kalau engkau tak reda, wa qada'ullah yajri. Qada' Tuhan tak berlaku, dia tak ikut engkau. Dia kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ada amaran daripada hadis bukan. Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yashkur 'ala ni'ma'i wa lam yashkur 'ala bala'i falyatub rabban siwa'i wal yahmud min tahti samai. Siapa tak reda dengan ketentuan Tuhan, qada' Tuhan kat dia, kemudian bagi rezeki pula lebih, tak kira nak syukur. Uji sikit tak kira nak sabar. Tuhan kata pergi cari Tuhan lain. Keluar daripada muka bumi yang berat kan. Dia kena bergambar. Kalau bahasa halus dia apa, kau boleh mengambut. Itu kalau bahasa halus dia lah. Tuhan kata boleh mengambut. Macam nak reda dengan kata-kata kau siapa? Kau makhluk, aku adalah Khalik, pencipta, pentadbir. Jadi maknanya jalan untuk itu apa? Ma'rifatullah. Bila seorang itu kalau benar-benar dia kenal Allah Ta'ala, siapa dia Allah Ta'ala, confirm hati dia bermanja dengan Tuhan. Reda apa yang Tuhan buat dan kasih dia akan kuat. Ya, qalbi insan ya tidak akan kasih melainkan dia yang paling hebat. Nisbah cantik dia paling cantik, nisbah kaya dia paling kaya, nisbah kuasa dia paling besar, nisbah segala milik, segala-gala milik dia. Orang paling hebat, paling kaya semua. Maka hati mana yang tak jatuh? Hati kita boleh tengok benda yang mahal dengan benda murah, dia jatuh kat mana kan? Itu yang mahal. Benda yang hebat dengan benda yang sebaliknya, dia jatuh kat mana kan? Tentu jatuh pada benda yang hebat. Maka segala kesempurnaan adalah milik dia. Segala kekurangan adalah milik makhluk. Sepatutnya dan sewajibnya kita jatuh hati kat dia. Menjatuh hati, menjatuhkan cinta kalbi kita kepada Tuhan, itu benda yang wajib dan sepatutnya. Tapi kenapa tak begitu, dia lain pada sebab buta. Buta mata hati, dia tak kenal siapa Tuhan. Kalau dia kenal siapa Tuhan, dan saya menggila cinta dia kepada Allah Ta'ala. Duduk dia bangun dia dengan Allah Ta'ala. Ya, itu dalam hadis sahih ni. Aida abang kuntu sama alladhi yasma'u. Bila aku kasih seorang tadi, akulah pendengar. Dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan dengan aku. Itu hadis sahih benar. Ya, kita nak ibadat sampai taraf. Ini makin air pada makam fana. Apa benda fana? Anta berdoa azamatillah. Terselah kebesaran dan keagungan Tuhan dalam qalbi insan, sehingga dia membakar akan pandangan yang lain.
Jangan besarkan apa yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Kabbir ma kabbar Allah, saghir ma saghar Allah. Besarkan apa yang besarkan Allah. Ya, sebab ibadah kita kena sungguh kan. Yang wajib kita jaga, yang sunat sungguh. Ya. Sebab tu ni kalau pergi suar semua tu azan pak lomba kita semayang sunat kopi apa kita bersembang kan. Ni orang bang ni duduk relax macam dari syurga ibu tak malu dengan Tuhan. Ya, tengok betul beradab sekali Allah Ta'ala. Orang panggil kan. Semayang ni kita buha ada ya. Buat dulu dan 10 minit dah berada oh sedap semayang. Buat angkat takbir panak tu. Yang angkat takbir Allah Akbar hati 3 negeri non. Semayang nak hadap Tuhan. Cerita kita tak benar kita ingat selain Allah dalam semayang. Akimis salat zikri khas semayang untuk kau menghadap ingat akan aku. Tapi apa yang berlaku selama ni tak payah diri lah. Kadang belum rokok dan sebagainya. Tuhan akan berkata wajah tu wajihiyan itu tawajuh kan. Wajah tu aku hadapkan zahir dan batin kepadamu ya Allah. Bentar di sini alam. Tiba-tiba mulut cakap itu kalimat lain. Tuhan jawab kazab tak bohong kau. Jadi tentang ni. Bagi kita prepare semayang. Banyak kan semayang sunat nak. Bersungguh dan bersungguh ibadat. Yang buat ibadat yang kadang lepaskan batu hitang itu orang yang rugi yang telah ditipu oleh nafsu dan syaitan, membodohkan diri sendiri. Kita makin dekat. Sepadan umur tak bagi solusi kita jalan. Kalau malam ni kalau mereka mau datang atau 2 hari diizinkan kita kata kita punya ibadat kita cukup anak lah. Ya. Apalagi kalau kita bawa tak sungguh. Kita hidup atas dunia ni kata tahu umur kita 90 tahun. Ya. Kita nak selesa sikit botak kebalik kita. Fikir orang fikir nak baju tu wah siang malam kerja. Itu dunia orang punya 80 tahun, akhirat bukan 100 tahun, 1000 juta bilion. Selama-lamanya agak cukup dengan bekal kita. Sekadar kita sembahyang dia cukup. Tak cukup sebab kita bersungguh-sungguh. Bila kita bersungguh, dia dapat kasih sayang Tuhan ikhlas. Kita nak yang bila dapat kasih, insya-Allah kita sentiasa dipanggil, ya. Dan kehidupan kita akan lebih cantik, lebih bersih. Dan adalah maksud demikian itu bahawasanya tiada ada bagi hamba itu sebab dalam maksiat dan tiada dalam meninggalkan taat dan tiada taksir dalam adab dan tiada dalam sunnah. Maka jika taksir berjalan dengan demikian itu dengan kuasa yang tiada boleh menolakkan di hamba itu akan di kata Syekh teman dia bilang kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, yang khalifah yang sangat orang dan semua ulama diilhaqkan dengan khulafa Rasyidin, ya, Umar bin Abdul Aziz. Zaman dia sangat adil dijalankan untuk syariat Allah Ta'ala. Kalau anjing dengan kucing dengan limau tak bergaduh, dan zaman itu punya haibat akan turun tawarkan. Binatang buat jadi jinak, ya. Kita adakan bergaduh. Binatang yang buat tak bergaduh. Sebab apa? Karamatul awliya. Tapi Umar bin Abdul Aziz kalau pagi-pagi pergi kedai kan minawai binatang lah. Kenapa perbuatan utama ni? Jangan tanya kawan, kita mana tadi bapa Quran, bapa juz saja. Sebab apa? Dia adalah ahli Quran. Dia masuk pejabat dia dulu, dia buat semayang 2 rakaat, dia baca Quran. Kerja lain buat sebagai pemimpin kan, tapi itu besar. Jadi maknanya rakyat ikut. Pemimpin kalau dia tu, rakyat ikut dia. Kepada pemimpin. Jadi dia sangat masyhur kan. Walian itu banyak karamat. Dia kata apa? Telah berpagi-pagi aku dan tiada bagiku sesuatu melainkan di dalam tempat jatuh takdir. Ya. Pada pagi-pagi lah aku tak berhati melainkan aku mengatakan akan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia benar dia memandang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bin Abdul Aziz dan ada Syekh Allah berikan apa nikmat besar. Dan kata Syekh Abi Madian atau Ibn rahimahullah taala kata sirah, sungguh-sungguh olehmu atas bahawasanya engkau berpagi-pagi dan berpetang-petang akan menyerahkan kepada Tuhanmu. Ya, mana duduk itu dalam maqam taslim. Ya. Mudah-mudahan mendidik ia kepadamu. Itu kita harap supaya kita dapat tilik rahmat daripada Ta'ala. Maka memberi rahmat ia kepadamu. Maksudnya bersungguh-sungguh kita latih jiwa kita ni menyerah. Ya, makna apa? Dia tingkatkan makrifat kamu kepada Tuhan. Bahawa orang kalau kenal Tuhan, dia tak akan serah kepada dia. Ya, Rasulullah SAW pun tak mengajar kita serah pada diri kita. Apa doa Rasulullah? Wala takilni, ya, wala takilni ila nafsi tarfat ain.
Wala takilni ya Allah, engkau jangan serahkan diri aku ini ila nafsi, pada diri. Ya. Wala tarfatain, walaupun sekelip mata jangan ya Allah. Engkau jangan jadikan aku ini berpegang pada diriku, maksudnya bersandar pada diriku, yakin pada diriku. Jangan ya Allah. Ini dia membuat satu ajaran sesat. Kita mesti ada keyakinan diri. Itu ajaran sesat, benar. Pasal nak? Tak pasal kan? Kata macam kau. Kita mesti ada keyakinan diri. Itu ajaran sesat. Rasul bawa aku yakin billah la bin nafsik. Yakin dengan Tuhan, bukan dengan diri kau. Kau siapa? Kita ni fakir, hina. Tiba-tiba nak pegang diri kita. Siapa? Ya, banyak lagi kita perasan cakap-cakap. Jangan syirikkan Allah dengan diri kita. Ya, sebagaimana orang kafir syirikkan dengan berhala, kita jangan syirikkan Tuhan dengan diri kita. Siapa kita? Bagaimana berpegangkan dia kepada al-i'timad ala Allah la ala nafsi, berkata diri kita. Itu doa Rasulullah SAW. Pada kita mana hadis tu doa Rasulullah kata wala takilni ila nafsi, jangan berserahkan aku pada aku ya Allah, tarfatal ain, walaupun sekelip mata. Ya. Tunggu saya ni cerita kan. Di Kelantan kan ada satu budaya bagus juga. Bila dia ambil pencen kan, agak umur tu dah pencen 60, agak adalah ada 20-10 tahun ni kan. Tak nak badan pun dah bau tanah kan. Dia bakal duduk pondok lagi. Ya, duduk pondok, bahawa membanyakkan ibadah dulu dalam kuliah-kuliah ilmu ya, supaya mati dalam ilmu. Orang mati cek ilmu ni dapat cari akhirat, dapat azab kubur tak besar. Yang mati dalam ilmu, kalau ambil nyawa ni kan sama juga. Ya, maka lepas azab tu. Tapi yang tak sedap sikit dia kata, tunggu cerita lah. Dia bercerita dengan orang. Kami alhamdulillah ada pencen, alhamdulillah ada pondok semua kan. Ada fikir apa, dan kami pun tak ada fikir lah apa-apa, sebab lapang dah ada anak setiap bulan atau belanja sangkut. Anak setiap bulan hantar belanja. Hati dia sedap dengan anak, bukan dengan Tuhan. Base. Tak pasal kan? Hidayah tak pasal kena-kena. Saya alhamdulillah ya, dah akhir umur ni tak ada apa nak fikir, lapang dah sebab anak semua support. Dia pegang dengan anak, bukan dengan Tuhan. Kalau tak nak latihkan anak, kembang nak buat rela mati, bukan hidup lah, hidup yang juga gitu. Ya. Jadi itu i'timad. Sebenarnya yang kita di awal lagi kami sebut i'timad. Min alamatil i'timad di alal amal nuksan raja inda wujudi zat. Sengaja daripada orang beriktimad atas amal, ya, nuksan raja, kurang harapan dia bila dia tergelincir. Maknanya apa? Nak biar dia supaya apa? I'timad kalau kita hanya berpegang dengan dia. Sebab perjalanan makrifat yang sebenar dalam surah Al-Anfal. Iza zikirallahu wajilan qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu natijah. Ya, nihayah ilmu sufi, ilmu hakikat, ilmu sir, ilmu makrifat ialah apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya pada Allah dia bergantung, bukan pada diri dia, bukan pada anak dia, bukan pada kerjaya kita, bukan pada sihat badan kita. Kekuatan semua ni milik Tuhan, disentap sekali kita ambil kan. Lah ada sentap nyamuk ambil dia tengah-tengah. Ya, berpegang kepada dia. Dan Allah Taala beri offer kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang betul-betul berpegang Tuhan, Tuhan jamin dia akan urus. Dan siapa model terbesar wa Rasulullah SAW. Buka sirah kita. Banyak perancangan orang kafir nak bunuh Rasulullah SAW. Ya, sampai satu ketika dia letak batu atas Kaabah. Rasulullah dimizab di tengah rokok, Rasulullah sujud, dia tolak batu daripada atas terjun, tepat atas kepala Rasulullah SAW. Tiba sekerat aja dinding Kaabah keluar, pam, tahan. Kat atas dia dimuncakkan tempat turun gitu. Ya, dia nak keluar, dia dah rancang nak bunuh Rasulullah. Rasulullah nak keluar juga dia kata, jangan keluar yang Muhammad, mereka merancang pembunuhan. Itu apa sebenarnya? Itu kawalan Allah Ta'ala. Ya, Suraka bin Malik yang dikalungkan rantai yang dijanjikan Rasulullah SAW ketika zaman Sayyidina Umar. Ya, Suraka bin Malik dia pakai mengesan panak pasir. Jadi bila dengar daripada tawaran daripada Tan Sri Abu Jahal dan Datuk Sri Abu Lahab, tawar siapa dapat bawa Muhammad hidup atau mati, bagi hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta kayu besar kan, padang unta dia semua kan. Dia pun follow dia. Dia pandai kan, dapat pesan. Lalu dapat bunda dengan Rasulullah. Rasulullah di depan dia belakang. Dia pun ambil tombak dia nak kejut aja, kalau sentak mengampun. Dan dia pakai, dia kata ini bukan seboleh lubang tikus. Ini memang sentapan luar biasa. Rasulullah dekat kat dia tu dia mengucap kepada masyarakat. Ya, itu apa? Nasrun minallah wa fathun qarib.
bukan. Berapa? Rasulullah adalah orang yang paling kuat bertawakal berpegang kepada Allah. Ya. Akhirnya Rasulullah janjikan dia akan dapat gelang Maharaja Kisra dan zaman Sayyidina Umar dia dapat gelang. Ya. Nanti ketika Rasulullah keletihan, Rasulullah tidur. Dia pakai pokok, Rasulullah gantung dia punya pedang. Datang Arabi wandangan yang ambil pedang Rasulullah digunakan. Man dia pernah pegang. Siapa boleh selamatkan kau daripada aku? Spontan keluar Allah alaihi tepung terpelanting pedang. Ya, Rasulullah ambil pedang tak dia balik. Kau ni menggigil. Ya, menjadikan kau yang baik. Jangan apa-apa kat pedang dia dah balik kaya. Ya, dia hantar mesej. Kalau kata mesej pakai mesej, dia hantar mesej dia tunggu ini. Dia jumpa kamu doa aku jumpa cukup baik atau tidak kepada aku betul diri. Ya, itu maknanya apa? Itulah buah natijatut tawakkul. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa betul-betul confirm, dia betul-betul 100% bergantung pada Allah, jangan bergantung pada usaha dia, ikhtiar kita. Sebab cara aja fa iza azamta kemudian fatawakkal. Bila kamu dah berazam, usaha ikhtiar buat zahir, kemudian last kali tutup dengan tawakal. Baru usaha bukan menentukan. Kerja kita bukan penentuan dari Allah. Taksis iradat. Kita mengaji sifat 20 kan. Ya, tanduk dan jizikah dia asal iradat taksis semua dua ni. Bila gantungan kita kuat dengan dia, maka dia akan tolong. Ya. Pegawai besar kita ada satu jawatan kosong. Ya. Orang semua minta rekomen tadi. Yang datang seorang macam jagai. Yang seorang tu tak kosong semua, tuan tolonglah, ini apa. Betul kan? Yang seorang datang dari tuan macam boleh tolong tak saya. Enggak kat dilayan ni. Dia dapat yang tadi tu apa nampak sungguh kan, kesungguhan markah dia tinggi. Mana kalbi kita ni ya, zahir buat tapi kalbi jangan. Kalbi bulat dengan dia. Allah Taala tak mana dia nak kalbi kita. Sebab kalbi itu dipanggil roh, sir. Itu hakikatul insan. Dia panggil apa? Latifatul rabbaniyah nuraniyah. Dia tu hakikat dia boleh makrifat akan Allah. Maka jangan dicederakan dengan perkara-perkara yang mengotorkan perjalanan orang. Ya. Atau maksudnya gantungan yang kuat itu setengah daripada sifat ahlillah. Maka nak dapat gantungan kuat bila kenal. Bila kenal apa? Banyak zikir. Banyak zikir, banyak tawajuh kalbi, insyaAllah bukakan pengenalan lebih terang dan lebih kuat dia punya apa? Gantungan dia yang membawa macam makan lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan adalah wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad.